Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Okey, lukisan perspektif 2 titik. Kita ada soalan nombor 14. Rajah 12 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek A. Okey. Yang ini pandangan atas, yang ini pandangan hadapan bagi objek A. Okey, lukis pandangan perspektif 2 titik bagi objek itu. Kedudukan titik stesen, satah gambar, garis ufuk dan garis bumi serta orientasi pandangan atas telah ditetapkan. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey, sekarang kita nak kena lukis pandangan perspektif 2 titik. Okey. Kita tengok sini untuk perspektif 2 titik, dia punya kedudukan pandangan atas dia tak sama dengan perspektif 1 titik. Kalau yang 1 titik, kedudukan pandangan atas dia seperti oblik. Dia macam tu. Dia macam oblik lah. Dia akan berada di mana permukaan hadapan tu akan selari dengan satah gambar. Okey. Sebaliknya untuk 2 titik, kedudukan dia seperti isometri. Di mana dia bersudut. Dia bersudut di sini. Okey. Ini adalah untuk perspektif 2 titik lah. Okey. Jadi kita tengok macam mana kita nak lukis untuk perspektif 2 titik. Okey. Pertama sekali kita kena tentukan dahulu di manakah titik lenyap. Sekarang diberi titik stesen, TS diberi, yang tidak diberi adalah titik lenyap. Jadi kita perlu tentukan dahulu di manakah titik lenyap. Untuk 2 titik bermakna titik lenyap tu ada 2 lah, titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey. Jadi titik lenyap tu sebenarnya duduknya selari, kedudukannya selari dengan sisi pandangan atas ini. Okey, jadi kita kena buat macam ni. Letakkan kita punya sisiku set tu dekat sisi pandangan atas. Lepas tu kita nak kena tarik. Okay, kita nak kena tarik, kita gerakkan sisiku sisiku ni ke betul-betul berada pada TS. Sehingga dia berjumpa dengan TS. Ni TS kan, ni TS. Okey, bermaksud di situ. Okey. Ini TS kan, titik stesen. Bila dia dah jumpa TS, bermakna kita dah boleh buat garisan ni. Sekali lagi. Okey, kita pergikan ke sini. Okey. Lepas tu dah jumpa TS, kita nak kena panjangkan sehingga dia sentuh satah gambar. Ni SG, satah gambar. Buat macam ni supaya dia ke atas sikit. Okey, sekarang begitu. Kita tandakan sikit saja, tak perlu kita buat garisan panjang. Okey. Jadi di sini adalah titik A. Titik A. Ini sebenarnya garisan ni dia straight ke arah titik stesen dan dia selari dengan sebelah sisi pandangan atas. Kemudian sebelah sini pula satu lagi. Okey, satu lagi untuk dapatkan titik B. Okey. Kemudian kita gerakkan sehingga jumpa titik stesen. Okey, di situ titik stesennya di sini. Okey, bermakna titik B-nya berada di situ. Titik B berada di sini. A dan B akan berada pada satah gambar, tetapi titik lenyap akan berada pada garis ufuk. Ini bermakna titik lenyap akan berada betul-betul di bawah titik A dan B. Jadi kita boleh tarik terus saja ke bawah. Okey. Yang ini titik B tadi, tarik terus ke bawah. Ini adalah titik lenyap 2. Dan ini satu lagi adalah ini adalah titik lenyap 1. Okey, sekarang kita dah jumpa titik lenyap 1 di sini dan titik lenyap 2 di sini.
Okey, bila kita dah dapat tentukan kedudukan titik lenyap 1 dan 2, jadi kita lukiskan pula garis tinggi. Garis tinggi ni dia akan berada betul-betul pada bucu pandangan atas yang menyentuh satah gambar. Okey, maksudnya betul-betul di sini. Jadi kita gariskan terus. Sehingga menyentuh garis bumi. Okey, begitu. Okey, bila dah dapat macam tu. Okey, dah dapat macam tu, kita bina pula garis penglihatan. Garis penglihatan ni adalah garisan yang bermula dari setiap bucu-bucu yang ada pada pandangan atas yang tidak menyentuh satah gambar. Bucu ini kita boleh pegang sebagai 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 ni bucu-bucu ni kena buat garisan, kita tujukan ke titik stesen. Itu kita panggil sebagai garis penglihatan. Okey, pergi kepada yang ni dulu, titik nombor 3 ni kita talakan ke titik stesen. Okey, tapi cikgu tak betul-betul sampai ke titik stesen, cikgu berhenti saja sampai dekat satah gambar. Okey, sampai sini saja. Okey, kemudian yang ni pun sama. Titik yang kedua pun kita talakan ke titik stesen, kita berhenti di satah gambar. Begitu juga dengan titik nombor 1. Begitu. Okey. Okey, dah dapat macam ni. Kita dah dapat ni, sebenarnya nama dia garis penglihatan. Okey, yang ini pula garisan tinggi. Okey, dah dapat macam ni, apa kita nak kena buat? Okey, kita bina ni garisan perspektif. Okey, daripada garis tinggi yang menyentuh garis bumi tadi ni, daripada sini kita talakan ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Tentu. Okey, yang ni titik lenyap 1. Okey, dan satu lagi ke titik lenyap 2. Okey, kita dapat macam tu. Baik, sekarang kita nak tentukan pula kedudukan kedudukan ni kotak. Ini tadi cikgu letakkan 1, yang ni 2, yang ni 3. Okey, yang ni 4 lah. 4. Kemudian yang ni 5, 6, 7. Senang kita letakkan siap-siap. Okay, jadi yang ini 1, belakang dia ada 2. Ini 4, belakang dia ada 3. Kemudian yang ini 6, belakang dia ada 5, dan yang di sini 7. Macam tu. Okey. Kemudian sekarang kita nak bina pula garisan tinggi 6, 4 ni. Okey, jadi kita nak tentukan titik 4. Titik 4 dia akan berada pada ketinggian sini kan, pada pandangan hadapan. Jadi kita gariskan saja ketinggian pada pandangan hadapan yang ada titik 4 tadi tu. Kita gariskan, kita pergi ke garisan tinggi. Okey, di sini. Okey, kemudian daripada titik ni kita pergi ke titik lenyap 1 dan 2. Okey, dan satu lagi. Okey, begitu. Jadi kita dah ada 2 titik di sini sebenarnya, iaitu titik nombor 6 di bawah dan titik nombor 4 di atas. Okey, macam tu kita dah dapat garisan yang ini. Okey, garisan yang ini kita dah dapat. Sekarang kita nak tentukan pula titik nombor 3. Okey, 3 dan 5. Sebab kita nak buat garisan ni, garisan yang hujung ni. Okey, titik 3 dan 5. 5 berada di bawah kan. Okey, jadi kita ambil T ni dan sesiku kita, sesiku set ni kita gariskan yang 3 ni kan. Dia tadi dia berhenti dekat garis satah gambar. Kemudian kita buat garisan terus unjukkan ke bawah. Okey, ke bawah. Sebenarnya kita dah jumpa titik 3 dan 5, iaitu titik 3 tu berada di sini dan titik 5 berada di sini. Okey, kita dah dapat dah sebenarnya permukaan bahagian ini. Okey, kita dah dapat satu permukaan. Okey,
Kemudian kita nak dapatkan pula titik nombor 1. Okey, titik nombor 1 pula. Ni titik nombor 1 kan. Okey, yang ni kita talakan ke bawah. Kita dah dapat titik nombor 1 di sini. 1 kan, 1 ni kan dia sama dengan 4 kan. 1 dengan 4 ni sama, jadi di sini. Kemudian nombor 7 berada di bawah. Okey, kita dah dapat dah. Titik 1, 4, 3, 5, 6 dan 7. Kemudian titik 2 berada di mana? Titik 2 berada di mana? Okey. Titik 2 tu sebenarnya kita buat macam ni dulu. Titik dari 1 ni kita talakan dulu ke titik lenyap 2. Itu. Dan titik nombor 3 ni kita pergi ke titik lenyap 1. Sebab kita nak bentuk kotak segi 4 tu. Okey, bila dapat macam tu, sebenarnya titik nombor 2 berada di sini sebenarnya. Okey, jadi kita tengok daripada atas, kita tarik. Dia mestilah betul-betul berada pada persilangan tadi. Di situ. Itu adalah titik nombor 2. Dah siap. Okey, jadi kita dah dapat bentuk, kita dah dapat objek, bentuk objek A. Okey, jadi bila dah buat macam ni, kita boleh hitamkan objek menggunakan garisan objek lah. Okey, kita hitamkan terus. Maksudnya kena tekankan lah pensel tu. Kalau pensel tu kamu ada 2 pensel yang berlainan dia punya mata, boleh guna untuk binaan. Biasanya kita pakai 2H, H ataupun 3H. Untuk objek kita pakai HB lah. 2B jangan. 2B terlalu hitam dan dia lembut. Nanti kamu punya lukisan ni tak kemas. Standard kita pakai untuk objek HB lah. Okey, dah siap kita punya. Itu soalan nombor 14. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.